Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari, anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara tajuk utama hari ini, perjanjian dengan syarikat farmaceutical AstraZeneca ditandatangani bagi memperoleh tambahan vaksin COVID-19. Satu lagi perjanjian baru ditandatangani kerajaan dengan sebuah lagi syarikat farmaceutical bagi memperoleh tambahan vaksin COVID-19. Ia melengkapi perjanjian awal dengan fasiliti COVAX dan Pfizer sekaligus menjamin bekalan vaksin dapat menampung keperluan sejajar dengan populasi rakyat. Untuk perinciannya, kita ikuti pengumuman khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat, insya-Allah. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, walaupun kes positif COVID-19 masih mencatatkan peningkatan di beberapa kawasan, situasi ini tidak membantutkan usaha kerajaan untuk memulihkan aktiviti ekonomi dan mengembalikan aktiviti sosial kepada keadaan sebelum berlakunya pandemik ini. Kerajaan sedar bahawa usaha untuk mencegah penyakit COVID-19 daripada terus menular adalah penting bagi memastikan keadaan ekonomi rakyat dan negara dapat dibaik pulih dengan kadar segera. Seperti mana yang saya telah umumkan sebelum ini, kerajaan telah pun menandatangani perjanjian awal dengan fasiliti COVAX dan Pfizer bagi perolehan vaksin COVID-19 untuk mendapatkan jaminan bekalan vaksin sebanyak 30% liputan populasi. Justru hari ini sukacita saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan baru saja menandatangani perjanjian dengan syarikat farmaceutical AstraZeneca bagi perolehan sebanyak 6.4 juta dos atau tambahan sebanyak 10% lagi. Ini bermakna jaminan bekalan vaksin sebanyak 40% yang telah pun diperolehi menerusi perjanjian bersama fasiliti COVAX, syarikat Pfizer dan syarikat AstraZeneca. Kerajaan juga sedang dalam proses rundingan akhir dengan Sinovac, CanSino dan Gamaleya bagi mendapatkan jaminan bekalan vaksin bertambah melebihi 80% jumlah populasi negara atau 26.5 juta. Melalui kesemua rundingan dan perjanjian yang telah dan akan dimeterai buat masa ini, kerajaan akan membelanjakan sejumlah 504.4 juta dolar, iaitu 2.05 bilion ringgit. Jumlah 80% ini adalah melebihi sasaran awal kita, iaitu untuk memberikan vaksin kepada 70% rakyat Malaysia. Perjanjian dengan Sinovac, CanSino serta Gamaleya ini juga akan memberikan nilai tambah kepada sektor sains dan teknologi tempatan yang bakal memberikan pulangan kepada rakyat dan pembangunan negara. Ini termasuklah melakukan proses pembotolan vaksin di dalam negara, pendidikan dan pembangunan, serta perkongsian pengetahuan dan pemindahan teknologi. Kerajaan akan terus mengadakan rundingan dengan syarikat-syarikat farmaceutical yang lain bagi memastikan negara kita mempunyai jaminan akses bekalan vaksin percuma yang mencukupi. Vaksin yang akan diperolehi juga akan dipastikan selamat dan berkesan. Untuk meyakinkan rakyat
bahawa vaksin yang diperolehi adalah selamat dan berkesan, saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini akan diikuti dengan petugas barisan hadapan sebelum ataupun frontliners sebelum diberikan kepada kumpulan sasar, iaitu kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD dan penyakit saluran pernafasan kronik. Jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin yang telah ditubuhkan dan dipromosikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi akan memastikan bekalan vaksin dapat diperolehi pada kadar segera. Kerajaan menjangkakan bekalan pertama 1 juta dos vaksin daripada Pfizer akan diterima dan mula diberikan kepada kumpulan sasar seawal bulan Februari 2021. Bahagian Regulatory Farmasi Negara ataupun NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau keberkesanan dan keselamatan vaksin setelah diperolehi dan digunakan. Sekali lagi, saya ingin mengajak anda semua untuk bersama-sama menghayati dan membudayakan norma baru dalam menjalani kehidupan seharian walaupun setelah kita menerima bekalan dan suntikan vaksin. Kita perlu menyesuaikan diri dengan norma baru kerana virus ini telah pun berada di dalam komuniti. Patuhi SOP yang telah pun ditetapkan dan amalkan kebiasaan mencuci tangan, menggunakan sabun dengan lebih kerap ataupun gunakan hand sanitizer jika tiada punca air berdekatan. Pakailah pelitup muka dengan betul ketika berada di tempat awam dan jaga jarak fizikal dengan orang di sekeliling. InsyaAllah kita mampu menghadapi cabaran ini bersama. Tan Sri Muhyiddin mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Penduduk Terjejas Banjir di Kelantan yang dilanda bencana itu sejak minggu lepas. Helikopter yang membawa Perdana Menteri dari Pengkalan Tentera Udara Diraja Malaysia Gong Kedak Rantau Panjang mendarat di Padang Sekolah Kebangsaan SK Gual Tinggi Rantau Panjang kira-kira 10 pagi tadi. Ketibaan Tan Sri Muhyiddin disambut Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob dan timbalannya Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, Ketua Polis Negeri Datuk Syafi'in Mamat serta Ketua-Ketua Jabatan Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Tan Sri Muhyiddin kemudian diberi taklimat banjir oleh Ketua Jajahan Pasir Mas Nik Muhammad Nur Nik Ishak. Sempena lawatan kerja kali ini juga, Perdana Menteri turut menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas di PPS ini. PPS SK Gual Tinggi ini merupakan salah satu daripada 12 PPS di Pasir Mas yang menempatkan 154 penduduk terjejas daripada 59 keluarga. Jajahan Pasir Mas setakat ini masih kekal mencatatkan angka penduduk terjejas yang dipindahkan dengan mencecah 986 individu daripada 366 keluarga. Banjir di Kelantan semakin pulih selepas mencatatkan penurunan angka penduduk terjejas dengan 1,051 penduduk daripada 386 keluarga. Laman Sesawang Info Bencana Banjir JKM memaklumkan 13 PPS masih dibuka melibatkan 2 daerah masing-masing Pasir Mas dan Tanah Merah. Manakala PPS di Kuala Krai telah ditutup pagi tadi. Daerah Pasir Mas kekal mencatatkan penduduk terjejas banjir paling ramai iaitu 986 penduduk terjejas daripada 366 keluarga, diikuti daerah Tanah Merah seramai 65 individu daripada 20 keluarga. Sementara itu, laman rasmi Public Info Banjir JPS pula melaporkan setakat 12 tengah hari tadi, Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas berada melebihi tahap bahaya iaitu 10.17 meter.
Seperti juga di Kelantan, banjir gelombang keempat di Terengganu sejak Jumaat lepas dilaporkan beransur pulih. Sehingga 12 tengah hari tadi, hanya tinggal 1,072 penduduk terjejas yang masih ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara PPS di 2 daerah. Laporan Bilik Bencana Negeri menerusi Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Terengganu memaklumkan daerah Kemaman semakin pulih apabila hanya tinggal 697 penduduk terjejas daripada 175 keluarga yang ditempatkan di 4 PPS. Daerah Dungun turut menunjukkan penurunan apabila semakin ramai penduduk pulang ke rumah dan hanya tinggal 7 PPS yang masih beroperasi melibatkan 375 penduduk terjejas daripada 106 keluarga. Cuaca baik dan tiada lagi hujan lebat sejak semalam memberi peluang penduduk terjejas pulang ke kediaman masing-masing. Melihat kepada perkembangan ini juga, dijangkakan ada PPS yang bakal ditutup pada sebelah petang nanti. Sidang Dewan Negara, isu penularan COVID-19 di penjara dan penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP antara yang menjadi tumpuan ketika sesi soal jawab lisan. Untuk laporan penuh mengenainya, kita terus sahaja bersama Mohan Chinasami. Silakan, Mohan. Baik Syahda, bagi mengelakkan penularan COVID-19 di penjara serta memastikan keselamatan banduan dan anggota penguatkuasa, 2 prosedur operasi standard ataupun SOP telah menjadi banduan, iaitu SOP penerimaan banduan semasa COVID-19 dan SOP pengiringan banduan semasa COVID-19. Pada masa yang sama, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Mohamad Said menjelaskan kerajaan juga tidak berhasrat untuk memendekkan tempoh penahanan atau penjara seseorang banduan semasa pandemik. Walaupun tiada halangan untuk banduan yang layak bagi pelepasan secara perintah parol, pelepasan lesen dan pembebasan melalui pengampunan kerajaan negeri oleh Lembaga Pengampunan Negeri. Selaras dengan hala 7 Jabatan Penjara Malaysia, iaitu 2/3 banduan sabitan yang layak akan menjalani pemulihan di luar penjara. Langkah-langkah mengurangkan kesesakan melalui pelaksanaan dan pengembangan sistem parol, perintah kehadiran wajib, program beriti integrasi penghuni industri, program corporate smart internship dan pembebasan banduan secara lesen dilaksanakan secara berterusan. Beliau berkata kedemikian ketika menjawab pertanyaan Senator Lim Hui Wing berhubung langkah yang diambil bagi mengelak penjara daripada jangkitan wabak COVID-19. Tambah Datuk Seri Dr. Ismail lagi, Jabatan Penjara juga telah mengambil langkah untuk menempatkan banduan sabitan dan reman kategori risiko keselamatan minima di beberapa kem Pusat Latihan Hikmat Negara PLKN yang diwartakan sebagai penjara di bawah Seksyen 3 Akta Penjara 1995. Ia juga berfungsi sebagai penjara satelit ataupun admission prison. Baik, penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau ataupun lebih dikenal sebagai RCEP jangka mempercepat proses pemulihan ekonomi negara dan rantau ini susulan impak pandemik COVID-19. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, ia berdasarkan laporan Peterson Institute for International Economic Research yang dikeluarkan pada Jun lalu. Manakala MIDF Research pula mengunjurkan Malaysia akan memperoleh peningkatan KDNK sebanyak 16 bilion ringgit setahun menerusi perjanjian berkenaan. Sementara itu, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRED) menjangkakan prestasi ekspor Malaysia ke pasaran RCEP akan meningkat 21 bilion ringgit setahun. Ini kerana RCEP yang disertai 15 negara merangkumi 1/3 penduduk dunia berupaya membantu pemain industri tempatan memasarkan produk dan perkhidmatan ke pasaran lebih luas dengan menikmati penghapusan atau pengurangan tarif secara progresif. Selain daripada tarif, pengurangan halangan bukan tarif atau non-tarif measures yang merupakan salah satu cabaran utama dalam menempusi pasaran antarabangsa juga merupakan manfaat utama
penyertaan Malaysia dalam RCEP. Ini boleh dicapai menerusi penyelarasan tata cara import dan ekspor, pengiktirafan secara timbal balas dan penerimaan standard industri dan teknikal negara masing-masing serta perkongsian maklumat. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk T. Mohan. Baik, Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersama RTM komited untuk meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi alternatif dan augmentatif demi manfaat golongan kurang upaya OKU. Perkhidmatan berkenaan sudah mula digunakan di RTM tapi melibatkan kos yang agak tinggi. Menteri Komunikasi dan Multimedia Dr. Saifuddin Abdullah menjelaskan sistem berkenaan merupakan perkhidmatan yang menyokong komunikasi OKU yang mempunyai lebih daripada satu cabaran kelainan upaya. KKMM sentiasa menasihati dan menggalakkan semua stesen penyiaran untuk menyediakan perkhidmatan jurubahasa isyarat, penerangan audio, komunikasi alternatif dan augmentatif bagi rancangan di bawah kelolaan mereka. Untuk meningkatkan komitmen dan pelaksanaan komunikasi antara kerajaan yang prihatin di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kami di Kementerian Komunikasi dan Multimedia mulai bulan Januari ini, Tuan Yang di-Pertua, akan memulakan unit komunikasi OKU. Terima kasih. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Ras Adibah Muhammad Razzi. RTM secara berterusan telah memanfaatkan 4 saluran televisyen dengan melaksanakan inisiatif bagi memudahkan penonton OKU menikmati perkhidmatan penyiaran terutamanya menerusi siaran berita. Manakala bernama pula akan mula menggunakan perkhidmatan jurubahasa isyarat di seluruh televisyen yang bermula awal tahun depan. Baik, seperti biasa, persidangan Dewan Negara akan dilanjutkan sehingga tamatnya sesi penggulungan oleh Kementerian menerusi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 atau Pembelanjawan 2021. Untuk pengetahuan anda juga, pada Isnin lepas telah pun tamatnya sesi perbahasan melibatkan ahli Dewan Negara. Sekian sahaja laporan saya daripada Parlimen. Kembali bersama Syuhada di studio. Silakan. Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi berikutan kekurangan pemangkin pasaran. Sentimen pelabur terus dipengaruhi kegiatan pengambilan untung selepas bursa tempatan mencatatkan keuntungan baru-baru ini. Pada 12.3 tengah hari, Bursa Malaysia susut 15.34 mata kepada 1,632.55 mata. Antara saham aktif, Technex turun 1.5 sen kepada 15 sen, Iris naik setengah sen kepada 39.5 sen dan Bintai meningkat 8.5 sen kepada 75 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya KESM naik 46 sen kepada RM12.96, Solutin meningkat 14 sen kepada RM1.59, manakala Comfort bertambah 7 sen kepada RM3.36. Ringgit dibuka tinggi pagi tadi berbanding dolar Amerika disokong harga minyak mentah yang lebih baik. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.05 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.03 dan berada pada 3.91 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.43 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.95 berbanding euro. Pengalaman luas dalam perancangan dasar dan pembangunan sukan antara faktor utama pemilihan Ibrahim Muhammad Yusof sebagai Pesuruhjaya Sukan PJS yang baharu. Menurut kenyataan Kementerian Belia dan Sukan, pelantikan Ibrahim yang juga bekas Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik KBS berkuat kuasa 21 Disember 2020 hingga 20 Disember 2022.
Jawatan berkenaan sebelum ini disandang oleh pensyarah kanan Universiti Malaya UM Dr. Wirdawati Muhammad Razi yang kontraknya berakhir pada 30 Oktober lalu. Ibrahim yang berkelulusan Sarjana Pengurusan Maklumat dan Sarjana Muda Statistik dari Universiti Teknologi Mara UiTM turut terlibat dalam penggubalan dasar sukan termasuk penyediaan Plan Strategik KBS dan Kertas Strategik KBS bagi rancangan Malaysia ke-12. Ibrahim memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam sebagai pegawai tadbir dan diplomatik pada tahun 1997 dan memegang pelbagai jawatan sebelum dilantik sebagai pesuruhjaya sukan. Baik, berita tengah hari edisi 22 Disember 2020 berakhir di sini. Jangan lupa untuk imbas aplikasi My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Syuhada Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.